Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa yang ringkas, namun maknanya membawa kepada pengertian yang sangat luas, merujuk kepada pengharapan untuk mendapatkan satu sifat yang sangat penting, yang mesti kena ada bagi setiap hamba Allah. Itulah sifat syukur. Sehingga kan Nabi SAW mulakan doa dengan kalimah isti'anah. Allahumma a'inni, isti'anah, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ia mulakan dengan isti'anah, itu adalah menunjukkan satu perkara, keadaan yang sangat penting dan sangat kita di luar daya kita, pertolongan. Tolong ni kalau kita dengar orang minta tolong tu, medeh tu, kecil masalah. Yang ni dalam keadaan minta supaya kita ingat Allah. Ingat yang membawa kepada syukur sebenarnya. Bila kita melepasi fasa pertama yang ingat, barulah pergi fasa kedua syukur. Kemudian bila syukur, barulah terjemah amal. Mudah-mudahan kita datang beramal malam ni dan seterusnya, sebelumnya dan seluruhnya, itu dengan dasar syukur. Kerana kita bersyukurlah kita solat. Tapi ini sangat susah. Sangat susah kerana apa? Dimulai dengan ingat. Ingat ni yang susah kerana kita ni lupa nasihat. Lupa tentang siapa? Allah. Perkara yang paling mudah untuk dilupakan dan lupakan Allah. Kenapa? Kerana hari ini kita terlihat diri kita ini melakukan segalanya dengan diri kita. Bukan dengan Allah. Kita pergi kerja, kita buat kereta, kita makan, minum, kita urus anak, urus isteri, urus itu, urus bisnes, semua dengan kita. Kalau orang kata urus dengan Allah, orang kata hang gila. Apa bukti hang urus dengan Allah ni? Sudah. Benda yang paling mudah untuk kita lupakan adalah untuk lupakan kita dengan kebersamaan. Sebab tu dimulakan dengan isti'anah. Dan satu pengharapan yang mesti kita letakkan. Pengajian hakikat kehidupan, memang inilah kuncinya. Kenapa juga? Kerana musuh nombor satu kita, Iblis laknatullahi alaih.
yang Allah beri izin untuk hidup sampai hari kiamat. Sekarang kita lihat di mas sekalian, saudara kita, se-Islam kita sedang bertubi-tubi di bedil, tuan-tuan. Tanpa seakan-akan kita ni tak mampu nak counter attack, walaupun kita nampak dah tentera Hamas tu buat counter attack, tapi ibaratnya macam tidak memberi berapa kesan sangat. Bimbang-bimbang kenyataan hadis Nabi SAW itu telah terzahir. Di saat akan datang satu zaman, umatku akan dikerumuni oleh musuh-musuh Islam. Diratahnya di bawah sekalian, seperti makanan. Nabi gambarkan akan satu ketika kita ni, umat Islam kita ni ramai tapi seperti buih ketika, atau ramai seperti buih di atas lautan, atau ketika banjir tu. Perumpamaan dua, laut dan banjir. Walaupun kita nampak musuh yang menyerang sekarang ni, musuh ni Zionis kita nampak, tapi kita kena ingat kemungkinan musuh yang nyata zahir itu membedil, membunuh, tapi mati dengan keadaan syahid. Tapi kita bimbang musuh yang tersembunyi ini membunuh kita dalam diam, silent killer, mati dalam kubur. Wa na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana serangan dia Allah akan membuatkan kita wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau tidak akan dapati mereka bersyukur. Tak usah sembanglah katanya. Solat ke, puasa ke, beramal ke. Terjemahannya begitu je masalah. Iblis akan pastikan kita solat tanpa rasa syukur, kita sedekah tanpa rasa syukur. Iblis akan pastikan kita beriman tapi tiada rasa syukur. Kita lebih rasa gembira, syukur dengan gembira lain, mas sekalian. Ramai orang ingat gembira itu syukur, belum tentu. Syukur ini membawa sifat kehambaan. Syukur membentuk sifat kebersamaan ma Allah, sehingga kan hubungan dia dengan Allah itu terbina erat dan terbinalah kekuatan dari dalam. Hari ini kita masuk tajuk amanah. Ini usul kedua perbincangan hidup kita hari ini malam ini mas sekalian, bab amanah. Kita hari ini sayang kat Nabi, kita melaungkan tentang bagaimana nak menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tanpa kita sedari sunnah yang terbesar itu adalah akhlak Nabi yang bersandarkan kepada 4 sifat wajib bagi Nabi SAW, yang kita tak ada pilihan untuk tidak melaksanakan. Kalau lain tu mungkin kita kata ni sunnah ustaz, tak wajib. Bela janggut tu tak wajib ustaz. Kahwin 4 tu tak wajib ustaz. Contoh kan. Okey, tak apa, kita bincang yang wajib. Apa yang wajib? Sifat wajib bagi Nabi SAW wajib kita imani dan wajib kita terjemahkan dalam hidup. Jadi bab kedua amanah ni ada ciri yang pertama, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Al-Hadid ayat 4. Dia akan rasa kebersamaan dengan Allah ke mana pun dia pergi dengan Allah. Oh, ini payah. Ini parah tuan-tuan. Ada kan ayat tu, ini parah ni. Sebab parah nak rasa bersama dengan Allah tu. 71, betul tak? Kan masuk tajuk baru ni kan malam ni, amanah. 71 bab amanah jemaah sekalian. Antara 2 surah yang kita jadikan pembuka bicara kita sebagai panduan menterjemahkan hidup kita. Baik. Di sini kita faham mas sekalian, ada 2 keadaan yang perlu kita tekankan. Yang pertama, ada orang gunakan ayat Quran lalu dia terjemahkan mengikut selera dia ataupun mengikut kepahaman dia. Ini golongan-golongan yang dipanggil liberal. Islam liberal ataupun Mu'tazilah. Mu'tazilah ni Islam liberal. Dia ambil ayat Quran, kemudian dia akan kupas ikut selera dia, ikut pahaman dia. Namun dalam perbahasan hakikat kehidupan, kita bahas kehidupan
Kita kena terjemahkan kehidupan ikut Al-Quran. Kalau kita lihat Al-Hadid ayat 4. Dalam bab amanah kita tekankan Al-Hadid ayat 4. Yang mana hidup kita ni, nampak? Kita terjemahkan hidup kita ni yang penting yang kita nak bina dalam bab amanah ni. Kita nak rasa kat mana pun kita bersama dengan Allah. Ini terbina daripada sifat siddiq. Setelah kita bina dengan kebenaran dari awal perbincangan, mula dengan nama Allah, barulah boleh bersama Allah. Kalau mula dengan nama Farid, minta maaf. Ramai orang ni membincangkan tentang membina nama di persada antara bangsa, tetapi tak malu dia membina nama tapi guna nama Allah. Contoh apa? Nak jadi orang kaya, tak malu dia. Nak jadi orang kaya, kaya nama Allah. Nak datang masjid pun berkira. Contoh. Ni tengah-tengah zaman solidariti ni kita bakarlah sikit tuan-tuan kan. Kita nak bersolidariti, kasih bagi habis. Kita nak mencari nama. Ni. Tapi tidak merasakan nama itu adalah bersama Allah. Bermaksud aku nak kaya ni, sedar tak kaya ni nama siapa? Nama Allah. Bukan nama usaha, bukan nama usaha kita, bisnes kita. Cuma kita tertipu dengan hidup dunia ni. Bila sebut kaya, menurut Kamus Dewan edisi keempat, adalah merujuk kepada harta benda yang diusahakan oleh seseorang dalam institusi. Dia kupaslah ikut benda dia. Tapi dalam hadis kata, laisal ghina an kasratil arad. Tidaklah kaya itu dengan harta. Berapa ramai hari ini dia amanah dengan diri dia. Dia nak kaya tu sebab apa? Nak rasa dengan Allah. Kebanyakan kata kita kerja kaya kena bantu orang. Kita nak bantu orang. Memang bantu orang. Kalau tak rasa dengan Allah, mulalah nampak diri dia. Mulalah kerja kita tak amanah. Dia khianat. Dia nak dipuji. Dia nak dilihat. Dia nak ditatang. Walhal kita kaya tu kan nama kita. Nama Allah. Wa antal ghani wa nahnu fuqara. Ni beramanah. Berat tuan-tuan. Beramanah ni berat sebenarnya. Gunung tak mampu tanggung. Langit tak mampu pikul. Surah Al-Ahzab ayat 72. Kalau ikutkan langit, luas terbentang. Kalau ikutkan gunung, tinggi menjulang. Tapi ketika nak diturunkan amanah kepada mereka, surrender, Everest surrender. Surrender Everest. Walaupun sifat dia besar. Nak banding dengan kita, nak naik Everest pun jenuh nak mendaki. Tapi gunung kata aku tak sanggup. Sebab kok nanti bila aku bagi amanah lagi, amanah apa yang paling besar dalam hidup kita di masa sekalian? Nak menterjemahkan, nak melihat sunatullah, nak melihat bahawa apa tujuan Allah jadikan kita. Amanah yang utama, yang pertama, menterjemahkan kekuasaan Allah. Iaitu dengan apa? Kita dah bincang pada fasa siddiq. Wa rabbaka fakabbir. Sebab tu dalam tajuk yang lepas kita menterjemahkan dalam perbahasan diri, menterjemahkan kekuasaan Allah. Contoh manusia, orang kaya. Tak jumpa lagi panggil jin kaya tuan-tuan. Tak jumpa lagi. Ifrit pun tak dipanggil kaya. Iblis pun tak dipanggil kaya. Tak jumpa lagi. Saya tak tahu. Tuan-tuan kalau dah jumpa. Ustaz, semalam saya jumpa Ustaz jin kaya Ustaz. Saya nak berkenalan juga. Tak ada. Tak jumpa lagi kucing kaya, tak ada. Tapi dah jumpa dah kucing orang kaya. Dia punya rumah dia, dengan kayu yang elok, aircon ada, dengan lampu warm lightnya, dengan bulu rembangnya. Ni kucing siapa ni? Kucing orang kaya. Oh, ingat kucing ni kaya. Dah, kucing tak ada sifat kaya ni. Tengok kereta datang melaut datang. Gitu. Bentley. Kaya kereta ni. Tak ada. Itu kereta orang kaya. Bukan kereta kaya. Orang tak sebut kereta kaya. Orang tak sebut kucing kaya. Orang tak sebut jin kaya. Tak ada. Kaya tu hanya pada manusia maksudnya. Waktu manusia ni, saya guna bahasa sekarang. Naik tocang tak? Naik tocang tak panggil.
Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ni Allah kata dalam Quran. Surah Al-Alaq ayat 1 yang kelima. Kemudian Allah sambung. Dahlah tak tahu apa alamat insan man lam ya'lam. Dibagi sifat naik tocam. Naik tocam belakang kembang. Apa? Tak nampak aku siapa? Siapa? Tu. Pakai BMW. Banyak makan wang, mesti orang kaya. Jalan mengepak je. Jangan masalah. Kita nak rasa kebersamaan Allah dengan apa? Dengan sifat tu lah. Kita dah bahas panjang lebar dekat Siddiq lah. Boleh buat ulang kaji nanti. Murajaah balik. Oh, mula kita dengan Allah. Bismillah. Bismillah. Dengan nama Allah. Bukan dengan nama Farid. Nama manusia ni tak ada pun. Tak wujud pun. Yang wujud hanya nama Allah. Manusia ni berfungsi bila ada nama Allah pada dirinya. Cuba dia tak ada ilmu. Ilmu tak ada, kaya tak ada, kuat tak ada, cantik tak ada, semua sifat tak ada. Apa dia ada? Orang tak pandang, tak ada nama dia. Nampak? Bila start dia ada nama, start dia ada kaya. Orang panggil kaya. Bila start dia ada nama, dia ada ilmu. Bila start dia ada nama, dia ada rupa. Padahal umur lahir-lahir 7 hari dah bagi nama lah. Patutnya dah ada nama lah. Tapi tak ada apa-apa lagi tu. Bila dia ada nama, bila dia ada sifat-sifat tadi, malah sifat-sifat tadi tu diterjemahkan dengan apa? Dengan kejadian. Ada harta, orang panggil orang kaya, masuk universiti, belajar tinggi-tinggi, dapat sijil, dia panggil orang berilmu. Sebab tu ini amanah. Nak kembalikan bahawa sesungguhnya dia yang Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Kemudian nak rasa dekat dengan Allah. Dah lah rasa bersama Allah, sama satu nak dekat. Ada orang dia bincang kata, Ustaz ni ilmu makan-makan wali ni. Dia cakap, ni bukan makan wali. Ini nak jadi hamba Allah. Kena rasa perkara ni, tak boleh tidak mas sekalian. Jadi kena dengan ilmu. Kalau tak boleh rasa lagi, tapi dengan ilmu kata apa? Oh, sesungguhnya kami lebih dekat dengan jadi urat semerih. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablim warid. Sesungguhnya kami lebih dekat kepada dari urat semerih, urat lain. Nama sifat tadi tu, kaya tu, tak duduk kat luar mas kan? Duduk kat kita. Allah bagi dekat dengan kita. Kita je letak kat luar. Ada harta pun nak rasa kaya. Padahal kaya ada dulu sebelum ada harta. Sebab itu siapa yang tak rasa kaya dulu, kemudian dia ada harta, dia akan jadi tamak aloba. Jadi macam mana nak rasa kaya dulu mas sekalian? Datang masjid, taat dengan Allah, Allah akan tiupkan rasa itu. Yang ini rasa apa? Qanaah. Kaya tu ada sifat dia. Sifat qanaah, cukup. Bawa dia tak tamak. Ada banyak pun bukan untuk dia, untuk yang memerlukan. Untuk dia apa yang ada. Duit 1 juta ke 2 juta pun makan satu pinggan kan? Bukan makan ikan paus kan? Tak tahu lah berubah dia. Ubah je makan. Biasalah, duit dah banyak. Oh, duit ikan paus. Ikan paus di pantai. Kenduri, makan seekor lembu. Tak ada. Selagi bulan, itu pantang, ni pantang. Sudah. Itu angin, ni angin. Itu senak, tu sesak. Lalu sekali, tengok je lah Ustaz. Sudah. Ingat kan banyak duit, boleh dah makan apa yang kita nak. Tak juga. Jadi amanah ini adalah diambil dari 4 sifat wajib bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanah membawa maksud yang cukup luas untuk diterjemahkan ke dalam keseluruhan hidup kita. Nah, terjemah bagaimana jemaah sekalian? Terjemah tentang memahami bahawasanya elemen ataupun teras atau usul pada amanah membawa kepada melaksanakan segala kefahaman terhadap diri dan sebuah kehidupan yang telah dibongkarkan pada peringkat Siddiq. Kita dah faham pada peringkat Siddiq tempoh hari, mula hidup dengan yang benar. Jemaah sekalian, mula hidup kalau ikut dengan sifat wajib bagi Nabi SAW, itu mesti bermula dengan yang benar. InsyaAllah sudah. Lepas 10 kan? Lepas 11. Sekarang maghrib, ya Allah, tak bernafas kita buat. Ya
Pukul 7 maghrib. Kan? Siapa yang rasa terkesan dengan waktu solat, mana hidup dia terikat dengan solat. Memang terkejar-kejar. Bukan sebab kuliah saja. Kalau tak kuliah pun memang terkejar-kejar kita. Asar 4:19. Dekat. Subuh dah dekat. Dekat jadi pendek. Jadi masa kita ni, siapa yang terkejar-kejar dengan nak menepati masa waktu solat, maka hidup dia terikat dengan solat. Siapa hidup terikat dengan solat, maka berbahagialah dia. Kerana dia tidak terikat dengan masa yang lain. Kerana masa yang utama dalam hidup ni adalah solat. Nombor 1 sekali. Beruntunglah ni mas sekalian, hidup terikat. Nanti bila nanti dah balik ke darul akhirah, nanti kita Allah masukkan syurga nanti Firdausi. Amin ya rabbal alamin. Waktu tu tak payah hatikan dengan masa, lantaklah nak buat apa. Waktu tu bebas, merdeka. Sekarang ibarat penjara. Allah terkejar-kejar kita buat, tak bernafas kita. Ada orang terkejar-kejar tak bernafas nak ngejar waktu orang. Kita nak mengejar waktu dengan Allah. Bagus ya. Beruntunglah akhir-akhir zaman ni cuma sekalian, yang memang akhirnya semua terkejar-kejar untuk memenuhi masa dan waktu dengan makhluk. Kita tak boleh nak dakwa-dakwi solat itu tiang dia. Kalau solat itu tepat, maka yang lain okey. Kalau solat tu dia macam tiang. Kalau tepat dia lurus ni. Tegak lurus. Dia kalau sengit sikit, dia sengit. Dia sengit, apa pun tak jadi. Dinding sengit macam itu. Makin tepat waktu makin tegak. Makin tepat waktu makin tegak. Tepat betul-betul, sharp lah. Eloklah binaan kita. Macam itu. Baik. Di peringkat sidik kita dah bincangkan yang ni yang benar. Hidup berpesan-pesan dengan kebenaran, bukan berpesan-pesan dengan kebenaran. Ini kita dah bincang dulu. Kalau kita tanya ke anak-anak kita, kalau kita tanya dengan sesiapa, atau kita tanya diri kita balik, apakah perancangan kehidupan kita? Lalu orang boleh jawab, perancangan hidup kita, saya dah tak ada apa benda, saya nak bincang, nak rancang hidup ni. Rumah dah ada, kereta dah ada, apa dah ada, hutang pun tak ada apa. Itu perancangan kebenaran. Rupanya kita pun tertipu juga dengan kehidupan ni. Hidup, ni yang benar. Hidup yang benar apa? Sifat Allah, hidup itu. Sifat kita mati. Bila kata perancangan hidup adalah perancangan bagaimana nak membina hubungan dengan Allah sampai til jannah. Bukan kata, saya dah tak ada apa nak fikir dah, anak semua dah kerja apa semua, tak ada apa nak fikir dah. Bangun pagi menong kan? Ada ke saya cerita ni, kisah benar sekarang. Kadang-kadang kita nak cakap barang, sebab salah, tak cakap sebab salah, doakan je lah. Saya nak bangun pagi fikir nak breakfast kat mana je. Tu dia nak breakfast kat mana je. Dunia tuan-tuan, jangan. Perancangan kehidupan adalah perancangan kita bagaimana nak membina hubungan dengan Allah. Masuk kata tak ada rehat. Nak rehat mati. Nak rehat kat syurga. Di sini construction berjalan. Selagi hidup, selagi itu pembinaan, pembangunan hidup itu berjalan. Perancangan kehidupan dan perancangan amalan kita. Kali ini dulu solat dah awal waktu dah. Kali ini nak cuba awal 5 minit. Macam tu. Nak cuba awal 10 minit. Perancangan kita macam mana nak pastikan pahala mati, pahala tu berjalan. Cek apa jariah nak buat. Nampak air kat surau kita tak cukup begini, kena tambah lagi 3 unit. Dia berfikir. Apa benda nak buat pahala dia? Mana nak buat pahala? Dia berfikir. Dia punya fikiran dia tu. Nabi kata, dia jadi orang bijak. Al-Qais mandana nafsah amila 5 ba'dal maut. Ni, fikiran dia fikir, macam mana mati pahala biar berjalan. Dia bukan kata, mudah-mudahan ada pahala, udahlah, selebihnya kita serahlah. Kata, pahala bukan boleh bawa macam itu sebenarnya. Macam mana duit, kita kata, ikutlah, lantaklah. Nanti orang kata, mana perancangan hidup kan? Orang kata lah. Padahal perancangan hidup tu adalah memastikan pahala kita memang ada strategi. Pahala tu bukan main buat sekadar itu. Orang kata apa, untuk sabut timbul, untuk batu tenggelam. Dia bukan begitu. Dia mesti ada perancangan yang rapi. Sebab pahala itu jelas. Nah, contoh,
Apa saja amalan yang dilakukan memang niat kerana Allah, sebagai contoh dengan harta. Kenapa Allah bagi kita gaji kita nak tetap? Kenapa kita semua nak gaji tetap? Rasa secure. Kenapa? Sebenarnya supaya kita ada infak tetap, kita ada sedekah tetap. Daripada gaji yang tetap membentuk satu sedekah yang tetap. Maka sedekah yang tetap itu, ya memang Allah janjikan pahala tetap. Selagi mana kita jaga niat kerana Allah, bukan kerana nak buat dunia. Kerana Allah kita buat, memang Allah suruh. Kerana Allah tu mana Allah suruh, bukan sebab lain. Macam itu. Jadi yang benar itu adalah perancangan. Yang benar adalah kembali kalimatul haq. Yang benar apa yang Allah janji. Maka bila kita dah nampak yang benar, maka amanah kita melakukannya. Atau dalam bahasanya, pandangan kita jemaah sekalian tidak lagi terpecah pada dua pandangan. Ada dunia, ada akhirat. Ada dunia, ada akhirat. Walaupun perbincangan itu berlaku. Sebagai contoh, sekarang ni dunia lah. Sekarang kita berada di dunia. Tetapi kerana kita dah belajar yang benar sebenar di dunia ini adalah akhirat, iaitu apa saja yang kita lakukan untuk akhirat, itulah yang benar bagi kita. Maka pandangan dunia kita jemaah sekalian bertukar menjadi pandangan akhirat. Itu yang kita nak. Makna dia tak ada dua pandangan, dia satu pandangan, tetapi kita melihatnya melalui dunia. Bagi contoh, tengok duit tak nampak lain, nampak pahala. Itu contoh. Kita bagi azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
سيدنا محمد وبعض مقام Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sudah banyak muliakan Allah SWT. Khair. Sambung sikit baru kita buat kesimpulan. Maka dalam bab amanah ni jemaah sekalian adalah dihubung kaitkan kepada membawa sebuah sifat terpuji. Bila kita dah melihat dua pandangan, dunia akhirat itu disatukan dengan melihat yang satu. Yang ini melihat yang utama, yang besar, akhirat. Lalu diterjemahkan di dunia. Akhirat itu bermula di dunia. Ada dunia akhirat. Bila sebut dunia akhirat, tak bermaksud ada pandangan yang dua. Contoh mata kiri dan mata kanan. Kita ada dua biji mata, tuan-tuan, tak bermaksud kita ada dua pandangan. Sekarang ni ustaz saya tengah pandang kiri dan kanan ni. Tak ada. Dua biji mata tidak membuatkan kita berbeza dalam pandangan. Tapi dua biji mata sepatutnya menyatukan keduanya, membawa kita melihat perspektif yang lebih luas. Jadi gabungan dunia akhirat yang sebenarnya jemaah sekalian sepatutnya membawa kita tidak jumud. Nah, contoh menggabungkan pahala dan harta. Itu menyebabkan kita akan jadi orang yang sangat inovatif, sangat kreatif. Sebab apa? Kita tak akan jadikan harta kita sia-sia. Mana-mana harta yang dijadikan pahala, pasti harta itu jadi yang bijak, intelijen. Dia tak ada beli saja. Dia apa? Saja. Memang saja. Tak ada istilah saja. Dia bukan money make money. Money make pahala. Patutnya. Bila pahala tu, perbahasan pahala apa? Pahala tak nampak ustaz. Macam mana nak bahas pahala? Pahala itu membawa kepada kebaikan. Kebaikan yang mesti diterjemahkan kerana Allah. Kita dapat duit, buatlah baik dengan duit itu. Duit buat baik adalah dengan manfaatkan banyak-banyak pada orang lain. Bukan pakai kita seorang. Bila manfaat banyak-banyak untuk orang lain kerana Allah. Sebab apa kerana Allah? Sebab Allah ni bagi duit. Kaya sifat Allah. Orang faham duit ni sifatnya kaya. Kaya ni datang dari Allah. Allah kalau kita sebut kaya, apa kita faham? Memberi. Dah, kalau orang panggil kita orang kaya, orang yang memberi lah. Bukan orang berharta. Tak kisahlah siapa dalam ni suka memberi, dia lah orang kaya. Dia suka bagi masa, bagi harta, bagi tenaga, kaya ni. Apa hal? Suka memberi. Beri apa? Beri apa yang dia ada pada diri dia. Kenapa dia bagi? Sebab dia melihat itu adalah amanah yang dianugerahkan oleh Allah pada dia. Allah lebihkan dia harta. Bukan untuk menunjukkan dia lebih. Allah lebihkan dia harta sebab orang lain tak dapat. Bukan tengok orang lain, itulah kamu, aku suruh tak mau. Tengok macam aku. Amboi. Dia tajinya kawan tu. Kalau saya boleh, kenapa kamu tak boleh? Mak bah pula kawan tu. Bukan macam itu. Allah lebihkan kita je. Bukan kawan tu tak berusaha. Si amanah bagi petang berusaha. Kadang Allah tak lebihkan dia. Kita baru sentuh sikit, jadi. Jangan perasan. Sebab itu Allah bagi. Allah bagi lebih. Allah lebihkan ilmu ke kita. Supaya boleh ngajar orang lain. Jangan ambil lebih ilmu pada orang macam itu. Apa ni? Mengemehkan orang. Tak boleh. Baik. Maka di sini dia membentuk perangai. Akhirnya amanah ni juga kaitkan dengan satu karakter, satu sifat yang terpuji yang sedia ada di manusia untuk diterjemahkan ke dalam sebuah kehidupan. Ya, ini di dalam membangunkan sebuah kehidupan, perkara dalam amanah ni dan kehidupan. Perkara yang utama mesti kita faham, iaitu tentang sunnatullah. Dalam amanah juga kita akan tekankan tentang sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Iaitu aturan Allah. Ataupun dalam bahasanya SOP, Standard Operation Procedure. Kita faham tentang syariat itu hanya pada agama. Contoh, hukum hakam kita nampak pada Islam. Walhal hukum hakam Allah itu termaktub pada seluruh kehidupan. Nah, dia bukan ini kita bincang tentang Islamik, kejap lagi kita bincang tentang konvensional. Tak ada masalah. Dia panggil aturan sunnatullah, adat, lumrah. Contoh, bab rezeki. Dalam bab ni kita lebih mendalami tentang sifat. Contoh, kita sedang berurusan tentang rezeki. Rezeki ni kita faham apa? Setakat yang kita faham, bila sebut rezeki,
Itulah duit, kita cerita duit. Tak apalah, kita layankan dulu. Padahal rezeki itu bukan duit. Rezeki itu berkaitan dengan sifat Allah, Razzaq. Tapi dalam bab duit ni, tuan-tuan sedang jemaah yang mulia Allah Ta'ala, ingat duit ni boleh kita buat suka-suka kita. Pertama, memang tak boleh langgar BNM lah, dasar bank negara lah. Tapi dengan Allah pun sama. Kalau ambil dengan cara yang salah, menungkah fitrah hidup manusia, Allah akan rentak macam itu. Tak ada satu pun atas muka bumi Allah ni, Allah bagi berkuasa untuk menguasai apa yang ada kat dunia ni. Tak bagi, Allah tak bagi maksudnya. Tuan-tuan boleh buka lipatan sejarah. Mana ada? Korun. Kalau sebut harta ni yang terkena korun lah. Kalau ikut, kalau Allah bagi can kat korun lah. Tak ada, tenggelam apa-apa. Tu Fir'aun. Sesema pun tak ada, apa pun tak ada. Kita ingat kita boleh dapat dunia ni macam solat lah, dunia lah katanya. Aku dapat dunia lah tanpa dengan ikut agama. Okay, we'll see, kita tengok. Ayatnya we'll see, kita tengok. Bukan kita nak doa kan? Tak. Sebab ni dunia Allah punya, bukan kita punya. Semua orang boleh cakap, tapi orang faham tak? Sunatullah tu Allah lemaskan dia. Allah lemaskan, Allah hantar burung ababil, lontar batu. Tak ada satu pun kerajaan yang mendabik dada nak kuasai dunia. Tak ada. Cuma kita ni zaman umat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa Mas Glenn? Ada orang kata, Ustaz, Palestin Ustaz, macam setengah orang dah doa tapi macam tu juga setengah orang. Jangan main. Ada orang cakap begitu Mas Glenn. Sebab apa? Sebab Mas Glenn, antara satu sebabnya adalah Nabi dah doa, minta era umat Nabi, tolong Allah jangan azab. Faham? Kalaulah Allah tak terima doa, ada 3 doa yang Nabi minta. Yang satu yang belum lagi dikabul itu, jangan berpecah. Tapi yang nombor 1, azab. Janganlah ya Allah azab umatku. Kalaulah Allah buat macam umat-umat terdahulu, mereka buat selek tuan-tuan, banjir tu Allah buat. Nabi Nuh AS degil sangat, banjir semua habis. Ingat Allah nak bagi muka ni Mas Glenn. Kita silap kena Allah benar. Allah takkan bagi can ya. Tinggal lagi kerana Nabi Muhammad SAW doa minta janganlah kenakan bala pada umat. Allah okey, tahan akhirat Nabi. Tapi kerana itu, mereka buat suka hati mereka kan. Sebenarnya Allah tak bagi buat apa-apa atas muka bumi ni. Dia panggil ketulah kan. SOP tak boleh. Ambil tanpa ikut SOP, ambil dunia tanpa apa? Wazkurullaha katsira. Siapa ambil dunia tanpa dia ingat Allah banyak-banyak, tunggulah kerugian yang sangat besar. Patutnya bila kita makin banyak dunia, makin sibuklah kita kat sini. Makin banyaklah masa kita dengan Allah. Patutnya. Ini tidak. Kadang-kadang banyak dunia, makin sibuk dia. Tapi sebab Nabi doa supaya janganlah turun bala, jadi Allah makbulkan. Jadi kita boleh relax sekarang. Dan kita panik lah tengok orang buat jahat, tapi dia berbahara jelida. Sebenarnya tidak maksudnya. Sebenarnya kalau ikutkan SOP aturan yang sebenar, siapa buat kerosakan atas muka bumi ni, Allah tak akan bagi dia tinggal kat atas muka bumi. Allah habiskan kaum tu. Tak tengok dah. Allah tinggalkan kesan-kesan kaum yang Allah hancurkan. Negeri Sabah mana pergi? Sekarang je Allah sebab doa Nabi. Saya ingat kenapa macam tak datang. Patut Allah turunkan tenteranya. Jangan tuan-tuan, kalau Allah turunkan dengan kita kanan sekali. Dengan kita kanan. Sebab Allah turun sekali jangan. Kalau tempat ni Allah turun, katalah tengok ada kemaksiatan berlaku, ya Allah turunkanlah ya Allah. Kita ready dengan tempat-tempat ni tenggelam kan. Ya Allah, lebih baik kita cegahlah, kita usahakan. Tapi sebab Nabi dah doa begitu, ada hikmah juga untuk kita ambil pahala daripada ni.
peluang untuk kita dakwah. Dan sekiranya berlaku kerosakan disebabkan kezaliman mereka, Allah ganti dengan syurga. Tapi memang betul sebab tak larat. Sebab ada orang baik pun kena juga nanti. Bala turun ni tuan, semua kena, tak ada kira lah. Itu sebabnya. Jadi itu SOP. Dan di sini kita belajar apa? Tentang sunnatullah. Dan kita kapal aturan Allah ni, dan kita kena terjemahkan dalam kehidupan dan mesti dipatuhi dan difahami agar segala duduk berada di dalam aturan Allah. Dan kita tidak boleh mencampur adukkan aturan kita. Aturan kita ada, kita mengatur, tapi kita mengatur mengikut aturan Allah. Ini kita akan sambung bulan depan. Kita atur hidup kita ikut masa yang Allah dah tetapkan. Apa dia? Jangan langgar waktu solat. Follow lah. Macam mana nak meeting pun jangan drag. Oh, tak boleh. Itu dipanggil borderline. Dan lagi yang bisnes. Kalau yang kerja mungkinlah, ala kulli hal lah. Jawablah ketuanya kan. Tapi kalau yang bisnes, no kompromi. Sebab masa dah bebas, dia tak terikat dengan sesiapa. Itu contoh, mengatur mengikut aturan. Itu kan ada ilmu tu. Dan kita akan sambung pada bulan depan, insyaAllah. Itu sahaja jemaah sekalian. Mohon ampun maaf dari saya ada kekurangan, kata-kata kurang bicara dan penyampaian. Ambil masa sikit, nak jawab sikit. Minta maaf sebab tadi saya terlambat sampai. InsyaAllah, moga-moga Allah rahmati kita semua dan Allah berikan kita kepahaman. Aku qouli hadza wa sallallahu azim wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati. Tawassaw bil haqq. Tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.